Allahu 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 Allah. Isu tinggal serumah dengan keluarga yang menggunakan perkakas yang sama untuk masak makanan yang haram di sisi Islam. Bagaimana pandangan Brother Lim untuk menasihati seorang yang baru saja memeluk Islam, contohnya? Okey, wow. Ini bukan mudah nak jawab soalan ini sebab secara terbuka. Okey, dia beginilah. Mungkin saya terangkan sedikit, panjang sikit boleh? Boleh. Perlukan masa sedikit. Okay, sebab soalan ini bukan yes or no, boleh tak boleh. Yang pertama kita kena faham adalah kefahaman masyarakat di Malaysia yang kita ikut mazhab Syafi'i. Okey? Yang cerita ni tentang pekakas ini yang pernah masak khinzir atau pernah masak kerbau pendek ini, kalau dah bersih, cuci bersih, boleh tak masak makanan kita orang Islam boleh makan ke tak boleh makan? Okey. Dan dalam mazhab Syafi'i yang mula dengan hadis dululah. Hadis itu dalam Sahih Bukhari. Hadis itu sebenarnya sebut tentang apa? Hadis sebut tentang bila anjing itu menjilat pekakas itu, maka basuhlah pekakas itu sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. Itulah original teks hadis itu yang cerita tentang anjing. Dalam mazhab Syafi'i, dia mempunyai satu konsep, satu kefahaman, iaitu najis berat, najis ringan. Bagi mereka dalam mazhab Syafi'i, anjing tu najis berat. Dan bagi mereka, babi lagi berat. Kalau anjing sudah perlu cuci sekali dengan tanah, 6 kali dengan air, maksudnya betapa kotornya perlu dibersihkan, babi juga kena buat yang sama. Maka mereka kiaskan. This is analogy, bukan nas, is analogy. So itu kedudukan secara umum mazhab Syafi'i pilih pandangan ini, gunakan kias. Itu satu pandangan lah. Tapi kalau kita boleh cuba faham mazhab lain, cuba ambil tahu mazhab lain juga. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mereka ni, okey, lihat nas itu saja. Sebab hadis dalam Sahih Bukhari itu hanya cerita tentang jilatan anjing. Bila anjing jilat pekakas itu, cuci sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. Bagi mereka, babi tak ada kena-mengena. Kenapa? Bagi mereka, zaman Nabi ada anjing, ada babi. Tapi hadis itu secara specifically sebut tentang anjing, dia tak sebut tentang babi. Maka bagi mazhab Hanafi, bagi mazhab Hambali, okey, yang perlu basuh tanah dan air adanya adalah jilatan anjing, bukan babi. Itu pandangan Hanafi dan Hambali. Tapi kalau kita lihat Maliki, mazhab Maliki pula, mereka gunakan ayat dalam Quran yang sebut tentang, dalam Islam, dulu-dulu mereka ni akan melatih anjing tu, okey, pergi memburu binatang lain. Mereka akan lepaskan anjing tu pergi memburu binatang lain. So bila dia buru binatang tu, mereka akan potong, cuci, masak makan. Di sini tidak sebut tentang perlu samak sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. So bagi mazhab Maliki, mereka lihat teks ini, okey, lebih tinggi daripada dalam hadis. Maka bagi mazhab Maliki, mereka rasa apa yang disebut dalam Sahih Bukhari itu sekadar cadangan, recommendation saja daripada Nabi, bukan sesuatu yang wajib. So kalau kita lihat daripada sudut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, ada pandangan mazhab Syafi'i, ada pandangan Hanafi Hambali, ada pandangan Maliki. Dan di Malaysia kita ikut Syafi'i. Mari kita tengok lagi mazhab Syafi'i sekali lagi. Saya tambah lagi. Dalam mazhab Syafi'i ada juga khilaf, ada juga perbezaan pandangan di kalangan mazhab, di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Contoh, kalau kita baca kitab Imam Syafi'i, kitab Al-Um. Okey, kitab Al-Um jilid nombor 1, muka surat 39 dan 40. Kalau kita baca kitab Al-Um ini, dia sebut apa? Dia sebut 2 kaul. Dia kata 2 cara untuk membersihkan. Satu cara, ialah kalau anjing contohnya, atau babi contohnya, 2 cara untuk bersihkan. Cara pertama, gunakan tanah, sekali dengan tanah, 6 kali air. Cara kedua dia sebut adalah gunakan sesuatu yang lebih bersih daripada tanah dan air. Dan dibraketkan dikata sabun.
bererti dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbezaan pandangan. Kalau telah dibersihkan dengan sabun dan sebagainya, maka juga dibolehkan. So bagi orang yang masuk Islam, sekarang ni, itu saya bagi pandangan tau. Sekarang ni, mana satu pandangan yang lebih sesuai untuk mereka? Kalau kita nak ikut mazhab Syafi'i, mungkin kita boleh lihat ada khilaf tak? Sebab apa? Bayangkan bila seseorang tu masuk Islam. Sebelum masuk Islam, mereka dibesarkan oleh mak bapak dengan periuk perkakas yang sama. Tiba-tiba masuk Islam, tak boleh gunakan perkakas yang sama. Apa perasaan mak bapak? Ataupun kena beli satu set baru lagi perkakas tu. Maka kadang-kadang ini akan menyinggung perasaan ibu bapa kita. Okey? Tapi kalau perkara ini ada khilaf, dia ni zani subut, zani dilalah, kita relax lah. Kalau ada khilaf, kita dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf, kita boleh pilih pandangan yang lebih ringan, lebih memudahkan untuk orang yang masuk Islam. Untuk permudahkan untuk mereka. Kalau tidak, macam mana mereka nak rapat dengan keluarga, macam mana mereka nak dakwah kepada keluarga. So itulah sedikit pandangan saya, brother. Kalau siapa-siapa yang nak tahu lebih, kena datang kelas. Sebab ada setengah-setengah perkara saya tak boleh cakap di sini. Sebab mungkin takut orang yang tonton yang tak biasa mungkin akan keliru. So apa-apa pun jangan risau, kalau ada kekeliruan hubungi kami akan jelaskan secara detail lagi. Wallahu alam. Alhamdulillah, saya sangat kagum dengan ilmu Brother Lim tu ya, di mana bukan hanya Brother Lim ambil daripada satu pandangan mazhab, tetapi juga mengambil 3 lagi mazhab yang lain. Dan saya teringat pula kepada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana Nabi bersabda yang bermaksud permudahkanlah, jangan menyusahkan. Di mana di sini ialah kalau kita lihat, kalau kita boleh memudahkan saudara baru tu, sebab kita nak kena faham orang yang baru peluk agama Islam ni dia sebenarnya dia seperti baru berpindah rumah ataupun baru saja berpindah tempat. Jadi dia tu nak kena adjust dengan a lot of things. Kalaulah sekiranya kita put a lot of pressure kepada dia, ada kemungkinan dia akan rasa yang diri dia tu tersepit. Dan dia akan rasa Islam ni susah sangat lah, macam susah nak bernafas. Jadi saya sangat faham situasi saudara baru ni. Jadi sebagai satu ataupun satu nasihat, sebenarnya kita haruslah, kalau nak lebih faham mereka, kita nak kena turun padang dan cari pengalaman, insya-Allah barulah memudahkan kita untuk faham situasi-situasi berikut. Baik Brother Lim, kita ada satu soalan daripada sahabat kita juga, iaitu saudara Sam ya. Dia bertanyakan di sini, persoalan dia soalan dia panjang sikit ni, sampai muka kita pun tak nampak. Okey. Persoalan dia ialah mengapa umat Islam di kalangan buan Muslim yang educated sekalipun masih belum dapat menerima mu'alaf yang kekalkan nama asal macam saya, Bro Sam dan macam Bro Lim. What is the best way to enlighten them? Mohon pencerahan. Syukran. Terima kasih saudara Sam. Terima kasih soalan tu. Bagi saya begini, yang pertama kita kena faham sejarah di Malaysia. Mereka tak biasa. Jangan salahkan mereka sebab ini perkara yang baru. Kita macam kekalkan nama ni, sebenarnya mungkin saya orang yang pertama di Malaysia yang kekalkan nama Cina sebagai nama Islam. So ini sesuatu yang baru. Tapi bagi orang yang asal Islam, walaupun mereka profesional dan sebagainya, kadang-kadang mereka tak biasa. Sebab itulah kadang-kadang mereka tak boleh terima. So, jangan salahkan mereka. Salahkan mereka. Yang kita boleh buat adalah cuba bagi keterangan sedikit. Okey, bagi contoh-contoh Cuba bagi contoh, tanya dia. Biasa tak sahabat, kenal tak Salman Al-Farisi? Seorang sahabat yang memeluk agama Islam daripada Parsi. Dia kekalkan nama Salman Al-Farisi. Dia tak tukar nama ke nama dalam bahasa Arab. So kenapa sahabat boleh masuk Islam dan boleh kekalkan nama asal? Mungkin ini tak cukup kuat lagi. Mari kita tengok lagi. Bilal bin Rabah. Bilal, kita panggil Bilal Muazzin kita panggil Bilal kan. Bilal bin Rabah. Dia orang mana? Dia Ethiopia, Afrika. Dia masuk Islam, tukar nama tak? Dan dia juga tidak tukar nama. Sunnah Nabi ini, selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna yang tidak baik, Nabi tak kacau nama orang. Dia kekalkan nama. So apa yang kita boleh buat adalah
the only thing that we can do is not to blame them or to accuse them or anything, but the best thing is that try to tell them, or you boleh jadikan isu ini sebagai you sebagai orang yang ketiga. Contohnya you ambil video, sahabat, saya dengar ini video lah, ini Lim ni, dia kekalkan nama, ini hujannya. Apa pandangan you? Saya tengok dia, wow. Kita ambil, kita macam share dengan dia satu video, biar dia tengok sendiri. Biar dia hujah. Kalau dia dah kata tak boleh, mesti wajib tukar. Okay? Kalau wajib tukar, kenapa sahabat-sahabat yang masuk Islam majoriti tak tukar nama? Kalaulah itu ajaran Islam. So kita ambil video orang lain, share kat dia, tanya dia pandangan dia dan sebagainya. So indirectly sebenarnya kita share dengan dia, kita educate dia tentang isu ini. So bagi saya, mereka sedemikian jangan salahkan sebab mereka tak biasa. Saya kata saya, dulu masa saya mula-mula kekalkan nama, mana-mana pergi berapa kontroversi. Orang semua gila kau. Wah, kalau mana boleh tak ada nama Islam. Tapi sekarang ni kan cakap Brother Lim, contohnya Lim Jui Sun, saya rasa di Malaysia orang dah biasa dah. So mula-mula dia memang susah orang nak terima, tetapi sekarang ni secara umum, okay, dia sudah boleh diterima oleh masyarakat. Dan kebanyakan jabatan agama di Malaysia telah boleh terima orang kekalkan nama asalnya untuk masuk Islam. So inilah hujah yang paling kuat sekali jabatan agama majoriti telah terima. Wallahu a'lam. Allah